Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu untuk kita membincangkan dalam bab 3 tingkatan 2, iaitu berkaitan dengan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu, yang mana dalam bab ini kita akan lihat sosio budaya adalah salah satu cara hidup dan juga pemikiran sesebuah masyarakat, yang mana yang kita akan lihat adalah masyarakat di kerajaan Hunan, Campur, Sriwijaya, kerajaan Angkur, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara, iaitu 7 negara alam Melayu tersebut. Dan kita akan lihat bagaimanakah ciri-ciri sosio budaya di kawasan-kawasan tersebut, dan kita akan juga melihat berkaitan dengan kreativiti masyarakat di kerajaan alam Melayu. Okey, so kita akan masuk kepada 4 perkara ini, iaitu BPS2. BPS2 itu yang kata bahasa tulisan, persuratan, kemudian seni bina, dan kita akan lihat struktur sosial. So kita lihat yang pertama dahulu, iaitu daripada segi bahasa dan juga tulisan. Okey, kalau kita lihat untuk kerajaan Hunan, mereka menggunakan bahasa Sanskrit, yang mana dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Hunan yang bertarikh pada abad kedua. Okey, dan tulisan masyarakat Hunan pula berasal daripada tulisan orang Hu, okey, yang menggunakan tulisan orang India. Okey, dan Hunan juga menggunakan kalender yang dikenal sebagai kalender Saka, yang juga berasal daripada India. Okey, kerajaan Campur pula, kalau kita lihat, kerajaan Campur menunjukkan bahasa Melayu Campur dan juga bahasa Sanskrit, yang dibuktikan dengan penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Maksudnya ada 2 batu bersurat yang ditemui, ada dalam bahasa Campur dan juga bahasa Sanskrit. Tulisan pula, masyarakat kerajaan Campur menggunakan tulisan Pallava dan juga tulisan Campur kuno, yang mana penggunaan tulisan Pallava dibuktikan dengan penemuan inskripsi bertarikh abad ke-6 yang ditulis oleh Raja Sabuvarman. Okey, inskripsi. Dan selepas agama Islam tersebar di dalam kerajaan Campur ini pada abad ke-8, bahasa Melayu Campur menjadi bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Maksudnya mereka juga menggunakan tulisan Jawi. Seterusnya kita lihat pada kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya, masyarakat ini menggunakan bahasa Melayu untuk semua urusan pentadbiran dan juga urusan harian, dan menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Buktinya adalah dengan penemuan batu bersurat seperti Kedukan Bukit, okey, batu bersurat Kota Kapur, Telaga Batu dan juga Talang Tua. Okey, dan batu bersurat ini ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit menggunakan tulisan Pallava. Okey, kalau dalam buku teks muka surat 41 ada gambar berkaitan dengan batu bersurat ini, dan ada terjemahan pada batu tersebut, iaitu batu bersurat Talang Tua. Saya bacakan di sini. Okey, pada tahun Saka 606, pada saat itulah taman yang dinamakan Sri Setra dibuka di bawah pimpinan Baginda Sri Jayanasa. Niat Baginda, semoga yang ditanam di sini seperti pokok kelapa, pinang, nipah, sagu dan pelbagai pokok buah-buahan dapat dimakan hasilnya. Okey, ini adalah apa yang ada dalam batu bersurat Talang Tua. Okey, itu di Sriwijaya. Kemudian di Angkor pula, kalau kita lihat di kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan juga Khmer, yang mana buktinya melalui penemuan inskripsi pada dinding-dinding candi. Terdapat 2 jenis tulisan yang digunakan pada dinding candi tersebut, iaitu tulisan Pallava dan juga tulisan Khmer. Okey, seterusnya kita pergi kepada Majapahit. Okey, dalam kerajaan Majapahit ni bahasa utamanya adalah Jawa kuno. Okey, yang mana menggunakan tulisannya adalah tulisan Kawi. Dibuktikan dengan penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14, dan selepas agama Islam tersebar, masyarakat Majapahit mula menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka, dan tulisan ini menggunakan huruf Arab bagi menulis
bahasa Jawa dikenali sebagai tulisan pegon. Okey, so selepas ada pengaruh Islam, tulisan yang menggunakan huruf Arab ini dikenali sebagai tulisan pegon. Okey. Kemudian kita lihat di Kedah Tua. Okey, di Kedah Tua penemuan batu bersurat menunjukkan penggunaan bahasa Sanskrit dan juga tulisan Pallava, dengan buktinya melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan juga Ceruk Tok Kun yang bertarikh abad ke-5. Okey. Itu bagi berkaitan dengan bahasa dan tulisan, dan peranan bahasa dan tulisan ini kesemuanya adalah untuk alat komunikasi utama, kata untuk perbualan harian, untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan keagamaan. Dan juga pada hari ini hasil tulisan masyarakat kerajaan tersebut telah menjadi sebagai sumber rujukan dan dokumentasi kepada ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat silam. Okey. Jadi kita lihat pula berkaitan dengan persuratan. Okey, kalau kita lihat berkaitan dengan persuratan, okey. Sebelum sistem tulisan digunakan dengan meluas, biasanya masyarakat kerajaan Alam Melayu terkenal dengan tradisi lisan ataupun menggunakan kata-kata, yang mana tradisi lisan ini lahir berdasarkan alam sekeliling, dan tema utama tradisi lisan ini bertemakan asal-usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan juga adat. Biasanya ini secara verbal. Okey, apabila sistem tulisan telah lahir, okey, bila lahir saja sistem tulisan, persuratan ini berkembang dalam kalangan masyarakat, dan persuratan merupakan antara bukti keintelektual masyarakat kerajaan Alam Melayu. Dan bukti kegiatan persuratan awal kerajaan Alam Melayu yang ditemukan adalah dalam bentuk batu bersurat. Okey, ini yang dikatakan persuratan. Dia sebut surat, kata surat dia merujuk kepada sesuatu yang ditulis. Kita lihat kegiatan persuratan di dalam kerajaan Funan dahulu. Kerajaan Funan buktinya dengan penemuan batu bersurat yang terawal di Alam Melayu, iaitu pada tarikh abad kedua. Itu saja yang ada buktinya. Kemudian kerajaan Champa pula dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Kautara bertarikh 192 Masihi, yang mana di Champa juga ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Okey, so 206 buah batu bersurat. Ya, selain itu ditemukan juga bukti persuratan Champa dalam manuskrip sejak abad ke-13 dan karya sastra yang masyhur, iaitu Akayet Indra Patra dan Akayet Dewa Mano. Okey, Akayet Indra Patra dan juga Akayet Dewa Mano. Okey. Dan di Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan batu bersurat seperti Karang Berahi dan juga Palas Pasemah yang bertarikh abad ke-7, yang mana memerihalkan mengukuhkan kerajaan, terutamanya kepentingan ta'azkir terhadap raja. Okey, itu yang terkandung dalam batu bersurat tersebut. Okey. Kita lihat kepada kerajaan Angkor. Okey. Yang ini buktinya melalui penemuan batu bersurat Dok Kok Tong di barat laut Kemboja yang mengisahkan berkaitan dengan pemerintahan Jayavarman yang kedua. Kemudian inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi pula telah menggambarkan aspek keagamaan dan juga pemerintahan. Kita lihat di candi di Angkor itu kebanyakannya ada inskripsi yang terdapat pada candi-candi tersebut. Di kerajaan Majapahit pula buktinya dengan penemuan batu bersurat Trowulan bertarikh 1358 Masihi, okey, yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Okey. Selain itu ditemukan juga bukti persuratan dalam bentuk manuskrip. Contohnya adalah seperti karya Nagara Kartagama yang dikarang oleh Prapanca pada 1365. Okey, 1365 Masihi. Yang lain antaranya adalah seperti Pararaton dan Tantu Panggelaran. Ini antara yang ada di sana. Seterusnya kita lihat kepada kita
teruskan pula dengan Kedah Tua. Okey. Kalau ikut di Kedah Tua pula, buktinya dengan penemuan batu bersurat di Bukit Coras dan juga Bukit Meriam yang bertarikh abad ke-5, dan juga penemuan inskripsi yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan juga kepingan perak, dan sebahagian lagi inskripsi menyentuh tentang doa dan juga amalan dalam agama Buddha. Okey, itu yang terdapat di Kerajaan Kedah Tua. Kita tengok pengaruh persuratan alam Melayu ini. Biasanya pengaruhnya ada dua, epik dan sastra India, dan satu lagi adalah dalam sastra Islam. Okey, contohnya epik India yang mempengaruhi persuratan alam Melayu seperti Ramayana, Mahabharata, Purana dan Jataka yang disadurkan ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. Okey, Islam pula berbentuk syair, gurindam, cerita rakyat dan juga nazam. Contohnya kisah-kisah kehidupan Nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad ditulis ke dalam bahasa Melayu. Dan antara karya yang terkenal termasuklah Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Nabi Wafat, Hikayat Bulan Berbelah, Hikayat Nabi Yusuf. Okey, yang mana mengisahkan berkaitan pahlawan Islam, dan juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu pun ada juga. Contohnya seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Iskandar Zulkarnain dan juga Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Okey, kemudian ada juga cerita-cerita berkaitan dengan tokoh Islam seperti Nabi dan juga pahlawan menjadi elemen yang mempengaruhi persuratan Melayu ini. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana seni bina pula. Okey, kita lihat maksud seni bina. Okey, seni bina adalah suatu seni mereka bentuk sesuatu binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. So keyword di sini adalah berkaitan dengan mereka bentuk binaan fungsi-fungsi. Itu keywordnya. Kita lihat satu persatu. Dalam kerajaan Funan, okey, antara binaan yang ada adalah seperti membina kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan 1000 tan kargo barangan. Okay, itu binaan yang ada. Dan mereka juga terkenal dengan perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Okay. Sistem pengairan juga telah dibina untuk mengawal limpahan air dan mengalirkan air masin keluar daripada tanah pertanian. Okay. Dan mereka juga membina candi sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pusat pertemuan masyarakat. Dan tinggalan candi masyarakat kerajaan Funan adalah seperti candi Go Chai Ti di Okyo. Okay. Itu yang ada dekat kerajaan Funan. Kerajaan Champa pula, kalau kita lihat, okay, seni bina masyarakat kerajaan Champa dapat dilihat melalui binaan candi. Okay, yang mana candinya seperti di lembah Mison, Dongduong dan juga Ponagar. Okey, itu saja yang ada. Kerajaan Sriwijaya. Okey, kalau kita lihat kerajaan Sriwijaya, okey, masyarakat Sriwijaya turut membina candi juga. Antaranya adalah Candi Muara Takus dan juga Candi Muara Jambi di Sumatera. Dan ibu kota Sriwijaya menjadi pusat binaan kapal, yang mana rekod kerajaan Cina telah mencatatkan bahawa Palembang ini sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu, atau dalam catatan Cina dipanggil Kun Lumpur yang terbesar, dan dikatakan mereka ini boleh berlayar hingga ke pelabuhan Tonkin dan juga Tenggara Cina. Itulah kapal yang dibuat di kawasan Palembang tersebut. Okay. Seterusnya kerajaan Angkor. Okey, dalam kerajaan Angkor pula, masyarakat kerajaan Angkor mempunyai seni bina yang berkait rapat dengan kegiatan pertanian. Contohnya yang paling popular adalah pembinaan baring. Okey, yang mana berukuran 2/8 km, yang mana dapat menampung sebanyak 30 juta meter padu air untuk disalurkan ke sawah-sawah padi di sekitarnya. Okey, baring ini senang kata adalah seperti kolam besar untuk penyimpanan air bagi tujuan pertanian.
Okey, seni bina kerajaan Angkor yang masyhur juga adalah seperti candi, iaitu Angkor Wat dan juga Angkor Thom. Yang mana Angkor Wat ini dibina ketika zaman pemerintahan Raja Suryavarman yang kedua pada abad ke-12. Dibina dengan keluasan 208 hektar dan binaan menara utama di tengah-tengah candi itu adalah setinggi 65 meter. Okey, dan turut juga mereka membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan juga peperangan. Okey, ini kerajaan Angkor. Seterusnya kita tengok kerajaan Majapahit. Okey, dalam kerajaan Majapahit pula, antara binaan yang ada adalah candi juga, termasuknya adalah candi Tikus di Jawa Timur dan candi Ceto di Jawa Tengah. Okey, dan dalam kerajaan Majapahit ini mereka banyak membina pintu gerbang seperti Gapura Wiring Lawang, iaitu pintu gerbang laluan raja, dan Gapura Bajang Ratu, iaitu pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci di Jawa Timur. Okey, lawang itu maksudnya adalah pintu sebenarnya. Okey, seterusnya kita lihat pada kerajaan Kedah Tua. Pun sama juga, kerajaan Kedah Tua ini kebanyakannya binaan yang ada adalah candi, iaitu candi agama Hindu dan juga agama Buddha. Antara tinggalan candi Buddha yang masyhur adalah di Bukit Coras, Bukit Pendiat dan juga Bukit Meriam. Okey, dan candi Hindu pula adalah di Bukit Batu Pahat dan juga Bendang Dalam. Dan kedua-dua ini mendapat pengaruh seni bina kerajaan Chola di India. Okey, dan seni bina arca Hindu dan Buddha juga turut ditemui di lokasi candi tersebut. Okey, maksudnya mereka ada binaan candi dan juga arca. Okey, untuk Gangga Negara pula pun sama, penemuan patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan. Jadi membuktikan adanya seni bina dalam kerajaan Gangga Negara. Dan ditemukan juga pembinaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan juga Pangkalan. Dan seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta di India. Okey, so kita lihat topik seterusnya berkaitan dengan struktur sosial. Okey, struktur sosial ini terbahagi kepada dua, iaitu golongan atasan dan juga golongan bawahan. Okey, senang kata golongan atasan itu golongan pemerintah, yang mana golongan bawahan adalah golongan yang diperintah. Okey, ini adalah susunannya, golongan pemerintah dan diperintah. Atas sekali adalah golongan raja. Golongan raja ini adalah mereka yang mempunyai status yang tinggi, yang mana terdiri daripada raja, kerabat-kerabat diraja, termasuklah pemaisuri, putera-puteri, adik-beradik, ibu bapa dan ahli keluarga diraja. Okey, itu adalah golongan diraja. Di bawah golongan diraja adalah golongan bangsawan. Mereka ini adalah yang mendukung sistem pentadbiran kerajaan, yang mana terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga, pendeta istana. Okey, itu adalah golongan pemerintah. Yang diperintah ada dua, rakyat merdeka dan juga hamba. Rakyat merdeka ini adalah yang mana mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan menjana ekonomi kerajaan. Biasanya rakyat merdeka ini terdiri daripada pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan juga artisan. Hamba pula adalah mereka yang berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Okey, yang biasanya terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan ada juga hamba yang rela menjadi hamba. Okey, maksudnya hamba sukarela. Okey, so itu saja. So habislah dalam bab 3 ini. Sekian, kita bertemu untuk bab keempat pula. Okey.